Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama-sama saya, Cikgu Asia. Kita akan belajar bab 5 tingkatan 5 iaitu kekongruanan, pembesaran dan gabungan transformasi. Pada kali ini, kita akan fokus kepada subtopik 5.2 iaitu pembesaran. Bagi subtopik ini, kita akan belajar berkaitan dengan keserupaan dan juga sifat-sifat yang berkaitan dengan pembesarannya. Apa itu keserupaan? Dua bentuk adalah serupa jika 1. Semua sudut sepadan adalah sama dan 2. Semua sisi sepadan dalam nisbah yang sama. Baik, untuk memahami tentang konsep keserupaan ini, mari kita lihat soalan. Tentukan segi 4 ABCD dan segi 4 PQRS adalah serupa atau tidak serupa. Jadi, untuk menentukan sama ada dua bentuk ini serupa ataupun tidak serupa, kita perlu semak dua ciri. Yang pertama, kita perlu semak dari segi sudutnya. Adakah sudut-sudut sepadannya adalah sama? Dan kita perlu semak ciri yang kedua iaitu adakah semua sisi-sisi sepadannya dalam nisbah yang sama. Jadi, untuk ini kita akan cari dulu sudut pada D. Okay. Disebabkan garis AB selari dengan garis DC, maka dua sudut D dan A ini adalah sudut pendalaman. Jadi, untuk mencari sudut pada D, kita akan ambil 180 darjah tolak dengan 70 darjah, kita akan dapat 110 darjah. Dalam segi 4 PQRS pula, untuk mencari sudut pada P, sisi QP dan sisi RS juga adalah dua garis yang selari. Jadi dua sudut pada P dan S ini adalah sudut pendalaman. Jadi untuk mencari sudut pada P, kita perlu ambil 180 darjah tolak dengan 110 darjah, kita akan peroleh 70 darjah. Baik, sudut pada B sepadan dengan sudut pada Q. Dan sudut pada C sepadan dengan sudut pada R. Segi 4 ABCD, kalau kita lihat pada raja, dua sisi itu dicangkum oleh sudut yang sama 110 darjah. Dan kita lihat pula sisi yang dibulatkan dengan hijau itu pada segi 4 ABCD dan juga segi 4 PQRS. Jadi kita lihat pula pada sisi yang saya bulatkan dengan ini. Jadi kalau kita lihat perbandingan di situ, dari segi sisi AP sama dengan PQ sama dengan 12 cm. Dan kalau kita lihat dua sisi sepadan BC dan juga QR, dua-duanya adalah 10 cm. Dan dua lagi pasangan sisi CD dan RS adalah 5 cm. Jadi kalau kita lihat kedua-dua bentuk ini, jelas kita nampak bahawa semua sudut-sudut sepadannya adalah sama dan semua sisinya juga yang sepadan adalah sama. Jadi, disebabkan dua faktor itu dipenuhi, maka dua bentuk ini adalah serupa. Kita lihat contoh seterusnya. Tentukan segitiga RST dan UBW adalah serupa atau tidak serupa. Baik, tadi kita telah belajar bahawa untuk menentukan sama ada dua bentuk itu serupa atau tidak serupa, kita perlu menyemak dua ciri, iaitu sudut sepadan sama, sisi sepadan, nisbah yang sama. Tetapi di sini ada keistimewaan untuk segitiga. Bagi bentuk
segitiga, kita hanya perlu semak salah satu sahaja. Bermakna, kalau sisinya sudah dalam nisbah yang sama, maka secara automatik sudut sepadannya adalah sama. Begitulah sebaliknya. Maknanya kalau sudut dah sama, automatik sisi sepadan dalam nisbah yang sama. Jadi untuk soalan ini, kita diberi bentuk segitiga. Jadi kita perlu semak satu sahaja. Jadi dari sini telah diberi maklumat berkaitan dengan panjang sisi. Jadi panjang sisi yang diberi adalah, kalau kita lihat, RST pasangannya adalah UVW. Jadi kalau kita buat nisbah sisi, RS sepadannya adalah UV. RS adalah 6 cm dan UV adalah 9 cm. Jadi 6 per dengan 9, kita ringkaskan, kita akan dapat 2/3. Sekarang kita lihat pula dua sisi yang lain, iaitu ST dengan VW. ST sisinya 4 cm dan VW sisinya 6 cm. 4/6 kita ringkaskan menjadi 2/3. Dan kita bandingkan pula bagi dua sisi yang sepadan yang satu lagi. Okey, iaitu TW. Okey, TR panjang sisinya adalah 10 cm dan UW adalah 15 cm. Jadi 10/15 kita dapat 2/3. Jadi di sini kita nampak ketiga-tiga, okey, nisbahnya adalah sama, iaitu 2/3. Jadi dua bentuk ini adalah serupa. Baik, kita lihat soalan berikutnya. Tentukan segitiga RST dan UVW adalah serupa atau tidak serupa. Jadi kita carilah sudut pada segitiga RST. Okey, sudut pada T adalah 180 darjah, tolak 40 darjah, tolak 90 darjah, 50 darjah. Sudut pada T adalah 50 darjah. Dan sudut bagi segitiga UVW, okey, pada sudut U 180 tolak 50 tolak 90, kita dapat 40 darjah. Jadi kita akan buat perbandingan. Kita tahu bahawa RST sudut sepadan segitiga sepadannya adalah UVW. R ucur sepadannya ialah U, S dengan V dan T dengan W. Jadi kita lihat pada rajah, sudut pada R 40, sudut pada U sepadan dengannya juga 40, sudut pada S 90 dan sudut pada V yang sepadannya juga 90. Dan akhir sekali sudut pada T sepadan dengannya adalah pada W, kedua-duanya 50 darjah. Jadi disebabkan kesemua sudutnya adalah sama, maka dua bentuk ini adalah serupa. Baik, soalan seterusnya, tentukan segitiga RST dan UVW adalah serupa atau tidak serupa. Baik, di sini diberikan sisi. Daripada sisi yang diberi RST dan juga kita bandingkan dengan UVW. Okey. RS per dengan UV. Panjang sisi RS adalah 12, panjang sisi UV adalah 24. 12/24 ringkaskan jadi 1/2. Lihat lagi dua sisi. Okey, sisi ST dan sisi VW. ST 8, VW 20. Jadi kita dapat 8/20, kita ringkaskan menjadi 2/5. Dan satu lagi sisi yang sepadan iaitu TR dan juga WU. TR 14, WU ialah 28. Jadi kita ringkaskan 14/28 menjadi 1/2. Jadi lihat bahawa nisbah ataupun jawapan kepada ketiga-tiga sisi ini adalah 1/2, 2/5 dan 1/2. Disebabkan kita mendapat jawapan yang tidak sama, maka dua segitiga ini adalah tidak serupa. Baik, kita lihat apakah perkaitan antara keserupaan dengan pembesaran. Jika bentuk A ialah suatu pembesaran bagi bentuk B, maka bentuk A dan bentuk B adalah serupa. Baik, untuk
lebih mengetahui tentang sifat pembesaran, kita perlu tahu tentang faktor skala. Faktor skala diwakili dengan huruf K. Formulanya ialah panjang sisi imej dibahagi dengan panjang sisi objek yang sepadan. Dan faktor skala K ini juga ditulis sama dengan PA prime per dengan PA. PA prime itu adalah panjang sisi imej dan PA itu adalah panjang sisi objek. Baik, kita lihat contoh pertama. Tentukan faktor skala bagi objek A, B, C dan A prime, B prime dan C prime. Untuk mencari faktor skala, formula tadi kita tahu ialah panjang sisi imej bahagi dengan panjang sisi objek yang sepadan. Okey, kita boleh ambil mana-mana sisi yang sepadan. Katakan kalau kita ambil A prime, B prime, sisi itu 6 unit dan pasangannya adalah AB 3 unit. Kita juga boleh ambil sisi yang lain. Katakan kalau kita ambil C prime, B prime 2 unit, jadi pasangannya adalah CB 1 unit. Jadi kita boleh ambil mana-mana dua pasangan yang sepadan imej dan objek. Jadi katakan dalam kes ini saya ambil 6 bahagi dengan 3, maka faktor skalanya ialah 2. Kita lihat pula soalan ini. Okey, kita akan mencari faktor skala diberi LMN ialah imej bagi PQR. LMN adalah bentuk yang kecil dan PQR adalah bentuk yang besar. Jadi kita akan mencari faktor skala menggunakan formula panjang sisi imej bahagi dengan panjang sisi objek. Jadi katakan kalau saya ambil sisi LN 5 dan pasangan sepadan dengannya ialah PR 10. Jadi faktor skalanya adalah 5/10. Okey, kita kena pastikan bahawa kita mesti ambil imej bahagi objek. Jadi bila diringkaskan mendapat 1/2. Baik, kita lihat pula soalan ini. Diberi P prime, Q prime, R prime ialah imej bagi PQR. Tentukan faktor skalanya. Jadi untuk mencari faktor skala, kita pakai formula yang sama. Panjang sisi imej bahagi dengan panjang sisi objek. Katakan saya ambil sisi R prime, Q prime 4 unit dan pasangan yang sepadannya adalah QR 2 unit. Jadi imej bahagi objek. Jadi 4 bahagi dengan 2. Saya akan dapat negatif 2 ya, bukan 2. Kenapa negatif 2? Ingat ya para pelajar, jika objek dan imej bagi pembesaran berada dalam arah yang bertentangan, maka faktor skalanya adalah negatif. Baik, sekarang kita akan belajar bagaimana untuk menentukan pusat pembesaran. Okey, saya senaraikan 3 langkah. Langkah yang pertama, kita akan sambungkan titik objek dan imej yang sepadan dari rajah yang besar ke rajah yang kecil dan dipanjangkan garisan tersebut. Dan langkah kedua, kita akan lakukan perkara yang sama pada sekurang-kurangnya 2 pasangan titik. Dan langkah ketiga, titik persilangan antara garisan-garisan tersebut itulah pusat pembesaran. Okey, kalau kita lihat ya, baca panjang macam ni memang kita akan rasa macam tak faham, keliru. Okey, tak apa, nanti kita akan lihat. Baik, kita lihat soalan ini. Tentukan pusat pembesaran. Jadi untuk menentukan pusat pembesaran, kita buat langkah 1, kita akan sambung 2 titik yang sepadan. Katakan saya ambil A prime dan A, saya sambung, saya panjangkan garisan. Dan saya akan lakukan perkara yang sama pada pasangan titik yang lain. Jadi dalam kes ini saya sambung C prime dan C. Jadi saya dapat persilangannya pada koordinat negatif 2, 3. Maka inilah pusat pembesaran. Iaitu negatif 2, 3. Kita lihat pula contoh ini. Okey, P prime ialah imej bagi P di bawah pembesaran. Tentukan pusat pembesarannya. Baik, untuk menentukan pusat pembesaran, kita akan sambung pasangan-pasangan titik yang sepadan. Jadi jelas kita nampak di sini, pusat pembesarannya adalah pada koordinat 8, 4. Kita lihat contoh berikutnya. Kita akan tentukan pusat pembesaran bagi heksagon ini. A, B, C, D, E, F dan A prime, B prime, C prime, D prime, E prime dan F prime.
Jadi sama macam tadi, kita hanya sambungkan sahaja pasangan-pasangan titik objek imej yang sepadan. Kita dapat persilangannya dalam kes ini koordinat 40. Jadi pusat pembesarannya adalah 40. Baik, sekarang kita akan mencari berkaitan dengan luas imej dan juga luas objek. Okey, formulanya adalah luas imej sama dengan K kuasa 2 darab luas objek, di mana K adalah faktor skala. Dan formula ini digunakan bagi suatu pembesaran. Baik, kita akan lihat soalan berikutnya. Diberi luas segitiga ABC ialah 18 cm persegi. Hitung luas segitiga A', B', C'. Jadi untuk mencari luas itu, kita menggunakan formula luas imej sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Jadi kita perlu cari dulu nilai K, iaitu faktor skala. Katakan saya ambil sisi untuk dalam kes ini adalah 6 bagi A dan juga B', Okay, 6 bahagi dengan 3, kita dapat 2. Faktor skalanya 2. Dan kita diberi dalam soalan luas ABC adalah 18. ABC itu adalah objek. Kita gantikan saja dalam formula dan kita akan dapat hasilnya 72. Okey, untuk soalan ini, diberi luas imej LMN adalah 36 cm persegi, hitung luas objek PQR. Jadi kita menggunakan formula yang sama seperti tadi. Kita cari faktor skalanya. Okey, faktor skalanya adalah 5 bahagi dengan 10. Kita ringkaskan 5 per 10, kita akan dapat 1/2. Jadi kita gantikan saja dalam formula. Okey, dan dalam kes ini diberi kepada kita adalah luas imej, faktor skala 1/2 kita selesaikan, kita akan dapat 144 cm persegi. Okey, sekarang kita akan belajar bagaimana untuk menghuraikan dengan lengkap bagi suatu pembesaran. Kita perlu nyatakan dua ciri, iaitu kita nyatakan faktor skalanya dan juga pusat pembesarannya. Baik, kita lihat soalan ini. JKLM ialah imej bagi EFGH di bawah suatu transformasi. Uraikan selengkapnya transformasi tersebut. Jadi kita nampak jelas bahawa dua bentuk ini adalah saiznya tidak sama. Satu kecil, satu besar. Jadi jelas ini adalah suatu pembesaran. Jadi kalau pembesaran, kita kena cari faktor skala, kita kena cari pusat pembesaran. Untuk cari faktor skala, panjang sisi imej bagi panjang sisi objek. Jadi kalau kita lihat JKLM dan juga EFGH, saya ambil dua sisi yang sepadan, JK dan EF. JK sisinya 3 unit dan EF sisinya adalah 1 unit. Jadi 3 bahagi 1 sama dengan 3. Okey, dah dapat faktor skala, kita akan cari pusat pembesaran. Nak cari pusat pembesaran, kita akan sambung bucu-bucu yang sepadan. Okey, kita akan dapat pusat pembesarannya adalah pada koordinat 26. Jadi huraian lengkap pembesaran faktor skala 3 pada koordinat 26. Baik, para pelajar, kita lihat satu lagi contoh. P', Q', R' ialah imej bagi PQR di bawah suatu transformasi. Huraikan selengkapnya transformasi tersebut. Ini sama macam tadi, jika ada satu objek kecil dan satu lagi besar, maka ia adalah pembesaran. Pembesaran perlu ada faktor skala. Faktor skala dalam kes ini, katakan saya ambil R', Q', panjang sisinya adalah 4 unit, yang sepadan dengannya ialah QR 2 unit. Jadi imej bagi objek 4 bahagi 2, kita akan dapat 2. Tapi bukan 2 ya, negatif 2. Kenapa? Kerana objek dan imej berada pada arah yang bertentangan. Dan untuk mencari pusat pembesaran, macam tadi, kita akan sambung sahaja sisi objek dan imej yang sepadan. Di dalam kes ini, persilangan berlaku pada koordinat 5, 4. Jadi kita huraikan penjelmaan atau transformasi ini sebagai pembesaran faktor skala negatif 2 pada 5, 4. Baik, para pelajar, cikgu harap semua pelajar boleh jelas dan faham tentang gabungan transformasi.
Sehingga kita akan berjumpa lagi di lain masa, di lain sesi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Always remember, practice makes perfect.